pagi pada Cikgu Nurdin dan rekan-rekan sekalian. Ya, Hari ini saya akan membentangkan topik 5.6 yaitu flexibility. Flexibility bermaksud atau merujuk pada kebolehan sendi untuk melakukan pergerakan melalui julat pergerakan tanpa menyebabkan kecederaan pada otot sendi. Kepentingan flexibility yang pertama ialah mengurangkan risiko untuk mendapatkan kecederaan ketika melakukan aktiviti-aktiviti sukan, terutamanya sukan yang lasak. Membesarkan otot melalui latihan rintangan seperti weight training, mengelakkan kelesuan otot selepas senaman yang juga dikenali sebagai delayed onset muscle soreness atau DOMS, mengurangkan kesakitan dan kekebasan pada otot, mengelakkan kekejangan otot selepas bersenam, memberikan postur dan keseimbangan badan, dan memulihkan otot dengan cepat selepas latihan atau pertandingan. Senaman untuk meningkatkan flexibility, yang pertama ialah regangan statik. Regangan statik merujuk pada regangan yang dilakukan untuk meregangkan otot sehingga hat pergerakannya dan kedudukan yang dikekalkan untuk tempo yang lama. Gerakan statik terbagi kepada dua, yaitu regangan statik aktif dan regangan statik pasif. Gerakan statik aktif Gerakan statik aktif ialah kaedah meningkatkan kelenturan. Ia melibatkan pengecutan aktif satu otot, yaitu agonis, sebagai cara untuk meregangkan otot lawan, yaitu antagonis, tanpa kekuatan luaran. Peregangan aktif juga sering disebut sebagai regangan aktif statik yang bermaksud tidak bergerak karena kedudukan akhir regangan dipegang untuk jangka masa yang ditetapkan. Gerakan statik pasif pula, gerakan regangan pasif ialah regangan di mana seseorang itu akan mengambil posisi dan memegangnya dengan bahagian badan yang lain atau dengan bantuan pasangan atau dengan alat bantuan lain. Ini adalah contoh gerakan regangan statik aktif yang kita boleh lihat di sini. Adalah contoh-contoh, dia ada front buttocks kick, half kneeling, standing half lotus, heel caught, seated hamstring stretch, sit and reach, dan lotus. Ini regangan statik pasif yang tidak melibatkan pasangan, yaitu hamstring stretch, groin stretch, leg to chest stretch, quad stretch, elbow stretch, cross neck elbow stretch, gravity toe touch, sumo squat hold, dan side split. Oke. Lepas itu, regangan dinamik. Regangan dinamik merujuk kepada gerakan yang menggunakan kelajuan pergerakan, momentum dan pergerakan otot yang membawa kepada regangan. Ia berkesan jika dilakukan sebelum pertandingan karena ia dapat mengurangkan kecederaan kepada otot. Kajian saintifik juga mencadangkan bahwa regangan dinamik yang dilakukan sebelum pertandingan adalah lebih baik kesannya jika berbanding dengan regangan statik, terutamanya bagi atlet-atlet acara kekuatan dan kuasa. Ini adalah contoh regangan dinamik, tapi tidak nama adalah. Oke, move on. Kita ada regangan balistik. Regangan balistik ialah gerakan yang memaksa otot untuk meningkatkan jarak pergerakannya menggunakan momentum. Mempunyai 3 tahap, yaitu fase awal, fase meluncur, dan fase pengurangan. Untuk menggunakan regangan ini, seorang atlet akan menggunakan kontraksi pada paksa dari otot antagonis dengan cara mendorong atau menghayunkan anggota badan untuk melampaui jarak pergerakan otot. Regangan ini tidak membenarkan otot untuk berehat ketika regangan. Regangan balistik tidak sesuai digunakan kecuali atlet yang dipantau oleh seseorang juru latih yang berkelayakan. Contoh sukan yang memerlukan gerakan balistik ialah gimnastik, tarian belet, dan sukan mempertahankan diri. Inilah contoh regangan balistik. Kita boleh lihat dia punya regangan yang agak melampau di sini. Oke, seterusnya kita ada regangan proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF. PNF ialah bentuk latihan flexibility yang lebih maju yang melibatkan regangan dan kontraksi kumpulan otot yang menjadi sasaran. Ia paling berkesan untuk meningkatkan kelenturan dan meningkatkan jarak pergerakan. PNF memerlukan pasangan untuk memberi rintangan semasa melakukan regangan secara pasif. PNF boleh dilakukan berseorangan, namun hasilnya tidaklah memuaskan.
Jangka masa latihan PNF ialah sekitar 10 hingga 30 saat dan dilakukan atas otot-otot utama. Ia dilakukan setiap hari atau 3 kali seminggu. Ini adalah contoh regangan PNF yang punya pasangan. Kita boleh lihat ada gluteal stretch, chest stretch, dan groin stretch. Ini pula regangan yang tidak memerlukan pasangan tapi menggunakan towel secara berseorangan. Oke, ini adalah ujian flexibility yang kita boleh dilakukan semasa amali, yaitu jangkauan meluncur, ujian kilas, ujian zipper, dan hamstring and hip flexor flexibility. Yang terakhir pula ialah trunk rotation. Sekian. Itu juga. Ada video ke apa kan? Ada juga. Okay. Boleh share. Okay, ini latihan untuk ini kita sudah buat kemarin. Okay, saya nampak semua orang dapat menjelaskannya dengan bagus. So flexibility ini adalah salah satu topik yang agak lama tidak keluar. So dia mungkin boleh disoal dalam soalan struktur lah. Dia esei tidak? Esei tidak. Struktur ya. Okay, terutama sekali dalam bentuk soalan-soalan yang saya telah berikan semalam. Right? Okay, carry on John. Boleh dengarkan? Flexibility merupakan salah satu komponen penting dalam kecerdasan fizikal dan mempunyai banyak kesan positif terhadap badan. Flexibility mampu meningkatkan pergerakan, koordinasi otot, memperbaiki postur badan serta mengurangkan risiko cederaan dan kesakitan otot. Dalam video ini, kami akan menunjukkan 3 latihan asas flexibility yang anda mampu lakukan di ruang tamu anda. Jom. Weight beats music. John. Cute pula nih John. Hero tu juga hero. Cute kan? Ya. Cari nombor telepon dia. Yo Jo, pandai tadi. Ya, semangat Pak. Okay, last Tengok. Ini penting. Senaman dinamik biasanya dilakukan sebelum melakukan sesuatu aktiviti dan ia melibatkan pergerakan yang membantu untuk memanaskan otot dan bersedia Orang Sabah ni. aktiviti. Bunyi pun tahu. Senaman statik pula dilakukan pada akhir latihan dan ia melibatkan satu posisi yang tetap tanpa melakukan pergerakan.
Ini membolehkan otot untuk menjadi lebih rileks sambil meningkatkan fleksibiliti dan jarak gerakan. Antara faedah atau kelebihan melakukan senaman statik adalah ia dapat mengurangkan rasa sakit dan jangan otot. Antara kelebihan melakukan senaman statik yang lain adalah ia dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangkan tekanan darah kita selepas melakukan latihan. Dan akhir sekali, ia juga dapat meningkatkan fleksibiliti otot kita untuk menjadi lebih tangkas, laju dan kuat. Tips keselamatan dalam menjalankan senaman statik adalah: pertama sekali, kita hendaklah bersikap lemah lembut. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bernafas. Dan yang ketiga, melakukannya dengan perlahan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan menerangkan tentang senaman dinamik. Senaman dinamik ini biasanya dilakukan sebelum memulakan latihan ataupun pertandingan bola sepak. Kenapa kita perlu melakukan senaman dinamik ini? Kerana ia membantu kita untuk mengelakkan kecederaan ketika bermain bola sepak dan menyediakan otot kita untuk melancarkan lagi pergerakan badan. Selain itu, dengan melakukan senaman dinamik ini, ia dapat meningkatkan suhu badan, memberikan otot lebih elastik dan mengikut tindakan yang digunakan dalam latihan dan pertandingan bola sepak. Oleh itu, terdapat beberapa langkah untuk melakukan senaman dinamik ini. Yang pertama ialah high knees. High knees ialah latihan intensif kardio dilakukan pada kadar yang pantas dan menguatkan semua otot di kaki, menaikkan degupan jantung dan meningkatkan momentum, koordinasi serta fleksibiliti. Yang kedua ialah butt kicks. Butt kicks ialah latihan aerobik yang menggunakan sistem kardiovaskular bagi meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot dengan menggunakan berat badan sendiri. Yang ketiga ialah jump squat. Jump squat dapat meningkatkan daya dan kekuatan badan atas dan bawah serta membakar kalori dengan lebih cepat. Yang keempat ialah flutter kick. Flutter kick membantu dalam menstabilkan serta menguatkan otot abdomen. Yang kelima ialah lunges. Lunges membantu meningkatkan jisim otot untuk meningkatkan kekuatan serta menguatkan badan terutama bahagian thrust dan kaki. Yang keenam ialah burpee. Burpee dapat membina kekuatan dan daya tahan otot di bahagian bawah dan atas badan.